Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Hari ini saya, Wan Farah Izzati binti Wan Mama Anwar bersama dengan rakan sepasukan saya yang lain akan mengupas sebuah tajuk tentang perpaduan etnik menerusi penggunaan pelbagai bahasa di Malaysia. Bahasa adalah media yang digunakan oleh masyarakat untuk berhubung antara satu sama lain sejak zaman dulu lagi. Bahasa bukan sahaja medium komunikasi, malahan juga sebagai satu alat yang membentuk identiti sesebuah bangsa, dan ia adalah budaya sesebuah bangsa. Tidak dapat dinafikan bahawa kepelbagaian bahasa mampu menyatukan masyarakat, memandangkan masyarakat di negara kita Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan agama. Dalam zaman era globalisasi hari ini, kemampuan menguasai dan berkomunikasi dalam pelbagai bahasa adalah satu kelebihan kepada seseorang. Sama juga konsepnya di Malaysia, kita perlu belajar bahasa lain atas dasar penerimaan dan toleransi serta untuk menghormati budaya-budaya lain demi merangka perpaduan nasional. Dalam video ini, kami akan menekankan 4 bahasa yang sering kita dengar dan guna dalam kehidupan seharian kita, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Iban yang ada di Sarawak. Kita mulakan dengan bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu. Hai, nama saya Muhammad Daniel bin Zainuddin. Saya akan terangkan asal-usul bahasa Melayu. Asal-usul bahasa Melayu daripada rumpun Austronia. Hai, kembali bersama saya Muhammad Daniel. Okey. Austronia bermaksud semua pulau yang terletak di lautan Pasifik Selatan dan Tengah, termasuk Irian. Okey. Polynesia, Melanesia, Australia dan New Zealand. Itu saja. Hai. Okey, kita kembali. Asal-usul bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah antara 200 jenis bahasa yang digunakan dan dituturkan di Kepulauan Melayu. Terima kasih. Dah. Bahasa Melayu berkembang pesat dan terkenal ke seluruh dunia kerana bersifat sederhana dan mudah menerima unsur luar. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan bahasa Melayu ialah bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu amat penting dalam negara Malaysia ini kerana bahasa Melayu dapat mengeratkan silaturahim antara kaum, bangsa dan negeri, negara dan lain-lain. Seperti Cina, India, Melayu. Kenapa bahasa Inggeris menjadi bahasa yang penting? Berbaloi ke untuk luangkan masa, tenaga dan usaha semata-mata untuk belajar bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris adalah salah satu bahasa yang paling luas penggunaannya di dunia. Status bahasa Inggeris telah dianggap sebagai lingua franca dalam perniagaan antarabangsa, sains, teknologi dan penerbangan masa kini, serta menggantikan bahasa Perancis selaku lingua franca hubungan antarabangsa sejak Perang Dunia yang Kedua. Lingua franca bermaksud bahasa perantaraan yang digunakan secara sistematik untuk tujuan perhubungan antara orang-orang yang tidak sama bahasa ibundanya. Bahasa Inggeris juga telah dianggap sebagai lingua franca atau bahasa kedua di Malaysia selepas bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu. Dan jika kita lihat, orang yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua mereka, terdapat hampir 1 bilion orang dari seluruh dunia boleh bertutur dalam bahasa Inggeris. Selain itu, ada 167 buah negara menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama mereka dan 27 buah negara sebagai bahasa kedua mereka. Penggunaan bahasa Inggeris amat penting kerana ia memudahkan kita untuk berkomunikasi secara sistematik dengan pelancong-pelancong asing yang sering datang ke Malaysia. Ia secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan antara kaum dan menarik perhatian mereka untuk terus berkunjung ke Malaysia. Macam mana pula bahasa Inggeris boleh berkembang di tanah Melayu? Penggunaan bahasa Inggeris di serata dunia termasuklah di Malaysia adalah kesan daripada penjajahan British. Sejak British mula campur tangan di tanah Melayu, bahasa Inggeris dijadikan bahasa utama untuk berkomunikasi pada zaman itu.
Malahan, pengaruh British sangat kuat sehingga memberikan impak dalam pendidikan. Jika kita imbas kembali pada zaman penjajahan British dulu-dulu, penduduk-penduduk yang tidak berkelulusan sekolah Inggeris dianggap berkelayakan rendah dan tidak berpeluang untuk menjawat jawatan yang tinggi. Pendidikan Inggeris berkembang di Tanah Melayu setelah penubuhan Penang Free School pada tahun 1816. Sekolah ini dikuasai oleh para mubalik Kristian dan bahasa Inggeris dijadikan bahasa pengantar. Selepas kemerdekaan Malaysia, pada tahun 1957, rancangan TV Amerika mempengaruhi penggunaan bahasa Inggeris Malaysia. Bahasa Inggeris mempunyai pelbagai logat atau kita panggil sebagai slang. Namun bahasa Inggeris Malaysia menggunakan sistem penyebutan yang sama dengan bahasa Inggeris Britain. Walaupun bahasa Inggeris Malaysia bukan bahasa rasmi Malaysia, ia masih digunakan dalam kalangan masyarakat Malaysia sebagai bahasa kedua mereka. Kira-kira 80% daripada peniaga bandar di Malaysia menjalankan urus niaga mereka dalam bahasa Inggeris. Terdapat juga orang Cina dan orang India di Malaysia yang lebih selesa berbahasa Inggeris berbanding dengan bahasa Melayu. Setiap kali mereka ditemu ramah di televisyen. Dari segi pendidikan pula, universiti dan kolej swasta di Malaysia kebanyakannya menggunakan bahasa Inggeris Malaysia untuk identiti mereka. Beberapa tahun kebelakangan ini, kebanyakan syarikat pertubuhan di Malaysia telah menggunakan nama rasmi mereka dalam bahasa Inggeris, bukannya bahasa Melayu, untuk mencapai arus pemodenan. Okay, so hari ini saya ingin menceritakan tentang bahasa Melayu Sabah. Penggunaan bahasa Melayu Sabah. Apakah perbezaan di antara bahasa Melayu Sabah dan bahasa Melayu Semenanjung? Okey, jom ikut saya. Hai guys, Assalamualaikum. Okey, so hari ini saya Muhammad Imran akan menerangkan mengenai bahasa Melayu Sabah dan juga bahasa Melayu biasa. Apa perbezaan di antara bahasa Melayu Sabah dan bahasa Melayu Semenanjung? Bahasa Melayu Sabah punya banyak persamaan dengan bahasa Melayu Semenanjung, tetapi terdapat beberapa perbezaan dari cara penggunaan, cara penyampaian dan juga jenis-jenis perkataan. Perbezaan ini hasil daripada pengaruh bahasa tempatan. Contohnya bahasa Kadazan, bahasa Dusun dan juga bahasa Murut. Bahasa Melayu Sabah juga terpengaruh daripada bahasa-bahasa negara jiran seperti Brunei, Indonesia dan juga Tagalog. Bahasa Melayu Sabah di bahagian Papar, Beaufort dan juga Sepiting kebanyakannya terpengaruh dengan bahasa-bahasa Brunei. Jadi kita dapat melihat orang di daerah sana lebih bertutur mirip ke arah bahasa Brunei. Manakala penduduk Sabah di bahagian pantai timur Sabah, kebanyakan mereka lebih terpengaruh dengan bahasa Indonesia dan juga Tagalog kerana daerah itu berhampiran dengan kawasan-kawasan negara Indonesia. Jadi kita dapat lihat orang di bahagian pantai timur Sabah bertutur lebih ke arah bahasa Indonesia dan juga Tagalog. Jadi saya akan cuba kongsikan beberapa perkataan-perkataan di carian internet mengenai bahasa Sabah. Jadi antara contoh perkataan adalah endak. Endak di dalam bahasa Sabah. Jika di dalam bahasa Melayu Semenanjung, tidak. Kita juga mendapat bahasa ayuk, iaitu jom, mari, compact, iaitu beg plastik, kumpau, iaitu sombong, congcang, iaitu berkongsi, sendok, sulu, bebeng, air liur, kili, sot, otak tidak betul, sembarang, sebarang, piring, pinggan, kasih, bagi, beri, syak, sahaja, syak, SYAK, sahaja, pegal, tekanan, sakit hati. Itu antara contoh-contoh perkataan yang digunakan perkataan Melayu Sabah yang berlainan daripada perkataan Melayu Semenanjung. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Zahid. Di Malaysia, masyarakat berbangsa Cina merupakan masyarakat majoriti di negara ini. Jadi, hampir semua masyarakat berbangsa Cina menggunakan bahasa Cina di negara ini. Tapi, mari kita belajar apa itu bahasa Cina. Bahasa Mandarin dan juga bahasa Cantonese ialah antara bahasa yang terkenal di dalam bahasa Cina, kerana dua bahasa ini mempunyai asas bahasa Cina yang sangat kukuh. Tetapi bahasa Cina Mandarin ialah agak berbeza bila mereka bercakap dengan orang yang fasih untuk berbahasa Cina Cantonese, kerana bahasa Mandarin dia terdapat di dalam bahasa mereka ialah bahasa ibunda di negara China, manakala bahasa Cantonese ialah bahasa ibunda yang digunakan pakai di negara Hong Kong dan Macau. Sebagai contoh, orang berbahasa Mandarin tidak akan faham serta-merta dengan orang yang berbahasa Cantonese, kerana mereka seperti bercakap antara ayam dan itik. Terdapat juga beberapa bahasa Cina yang digunakan selain orang yang berbahasa Cina sendiri, seperti orang berbangsa Melayu dan juga berbangsa India. Sebagai contoh, perkataan wo yang bermaksud saya istilah ini diguna pakai oleh orang-orang selain berbangsa Cina, dan juga ni yang bermaksud awak dalam bahasa Cina. Tapi istilah-istilah ini selalu hampir semua masyarakat di negara ini menggunakan bahasa-bahasa ini kerana untuk berkomunikasi orang dengan berbangsa Cina. Terima kasih. Cik.